Speedy Gonzales, Tuan ceritalah macam mana Tuan minta bantuan jin Islam. Yang kisah yang mana ni? Ada 32 kisah, 33 kisah, mana satu? Kisah yang dekat Bukit Kayu Hitam tu ke? Dekat Op Pagar tu ke? Pos 11 tu? Belakang UUM? Oh, yang tu. Jujur sebagai tahu, saya tidak minta tolong. Okay? Dia macam ni tu, sahabat-sahabat. Waktu muda, banyak benda yang tak betul saya buat. Jangan ikut. Dengarlah nasihat daripada orang yang banyak buat salah. Kerana daripada kesalahan-kesalahan itu atau kesilapan-kesilapan itulah datangnya pengajaran. Okay? Oh, pasal surau. Oh, tak. Okay. Dengan kat surau tu saya berkenalan. Waktu kejadian yang saya op pagar di kat belakang UUM tu, yang ialah kat hutan belakang tu, pos 11. Waktu saya diganggu oleh Lang Sui tu, yang Lang Sui panggil nama saya, lepas tu datang depan-depan, saya lawan dia tu kan. Yang mengganggu tu, saya tidak minta tolong. Okey. Apa yang saya buat adalah saya panggil ajak bersembang. Saya panggil bahasa mudah lah ni, bos jin Islam yang saya kenal tu. Dia ada cara panggil dia lah, tak susah pun sebenarnya. Dia datang dan kita bersembang, bersembang. Sembang, tanya-tanya. Macam kita sembang kawan lah. Wah, itulah dua operasi kat sini, lepas tu kena operasi 2 bulan. Kan? Lepas tu kena kacau pula lah dengan syaitan ni. Itulah tak tahu nak buat apa lah. Bila saya cakap macam tu, dia yang tawarkan nak tolong. Nampak tak? Dia yang kata, tak apalah, kita guna bahasa kampung lah. Tak apalah, saya tolonglah awak. Kata, oh iya ke? Tapi tolong tak ada syarat lah. Saya tak ada benda nak bagi tau. Saya baikkan tu. Kata, tak apa. Tolong ikhlas. Jadi, dia bantu percuma lah. Itu je. Kenapa saya buat macam tu? Kerana berhati-hati dengan iktikad kita. Sahabat-sahabat, kalau kita katakanlah jin tu, walaupun dia jin Islam, walaupun dia alim, walaupun dia ni, dan dia nak tolong saya, dan katakanlah dia bagi syarat, dia minta upah tak payah banyak, sebutir beras. Contoh kalau dia minta sebutir beras, automatik di waktu itu saya yang jadi hamba dia. Dia bos, saya hamba. Dia yang jadi khalifah, saya jadi kuli. Anda faham tak konsep tu betul-betul? Sebab itu saya tak ada syarat. Dia yang nak tolong jaga, tengok kawasan semua, dia lah. Saya tak ambil tahu. Yang saya tahu, saya tumpukan kerja saya sebagai askar, buat operasi, buat ronda, buat itu. Saya tumpukan yang tu. Yang itu penting dia. Kerana itu bila saya dah berjumpa Tok Guru semua, sebab saya takut tergelincir. Jadi saya, kalau waktu saya pergi umrah 2013 tu, saya masuk ke masjid jin dekat Mekah. Dekat Mekah ada masjid jin. Saya pergi masjid jin. Masjid jin tu telah terbina sejaknya zaman Rasulullah lagi. Ada sejarahnya di situ dengan Rasulullah. Dan dekat situlah saya melafazkan kata-kata putus dengan semua kawan-kawan ke apa, kenalan ke apa ke, ataupun yang mengikut saya tanpa saya sedar pun, putus di situ. Waktu tu saya pergi dengan seorang mutawif lah. Carilah suasana masjid je tu. Boleh cari je maklumat. Alamak, ada tak gambar lama saya? Sekejap saya cari. Masjid jin. Sekejap sabar Saya harap benda tu masih ada dalam mana picture photos? Upload album. Ada kat album. Sabar. Jom. Okey.
Mekah Madinah mana? Album Mekah Madinah? Saya hide ke? Masjid Jin. Kalau siapa tak pernah tengok Masjid Jin dekat Mekah tu, Masjid Jin tu, kalau kita masuk-masuk, dia punya dalam masjid tu, masjid macam masjid kita, masjid ada soft-soft, cuma kat depan tu, dekat baris soft depan tu, ni imam, lepas tu soft pertama, belakang soft pertama tu dia ada tembok tinggi ni, panjang tu. Lepas tu dekat dia punya kubah dia tertulis surah jin kat atas tu. Surah Al-Jin. Saya keluar daripada masjid tu, saya langkah je, badan saya lembek. Terus lembek. Lembek badan saya. Saya langkah je, satu langkah je. Macam nak jatuh dah lembek. Ustaz Mutawif tu yang peluk saya. Dia teman saya. Okay? Jin pun tawaf kat Mekah juga ke? Oh, mesti ya. Dekat sebab Kaabah ada satu je. Itu untuk manusia dan itulah untuk jin. Itulah untuk semua. Ni search je Masjid Jin kat Mekah. Segi situ lah. Jalan kaki daripada Masjid Haram saya pergi. Al-Quran yang sama. Dia semayang pun 5 waktu juga. Kan? Macam mana tuan panggil lah. Oi, mari. Kenapa lembek? Tak tahulah. Saya mungkin selama ni dia duduk. Dia ni kan dulu waktu muda-muda saya mengamal macam-macam benda pelik-pelik. Sebab tu saya nak pesan budak-budak sekarang ni tenang. Tak perlulah nak amal benda pelik-pelik. Kan? Saya dulu umur saya 14 tahun dah amal macam-macam dah. Sampai tu macam-macam. Dan kadang-kadang kita tak sedar dengan amalan kita tu. Kan? Itulah innamal a'malu binniat kan. Kerana amalan kita tu memesongkan kita sedikit dan menyebabkan benda-benda lain mengikut kita tanpa kita sedar. Ya? Tuan kasih ilmu sikit pengasih ke biar isteri minta dulu. Hai, pelik bunyi isteri minta dulu ni. Itu ilmu kasih sayang, bukan pengasih. Kan? Ada ilmu pengasih pengasih untuk ni siapa yang tanya ni lelaki lah ni. Okey. Ini ilmu pengasih yang paling ampuh untuk dibuat kepada isteri. Seorang suami kalau anda nak bagi isteri anda sayang betul ke anda, kan? Saya bagi anda satu ilmu. Satu ilmu. Okey, screen record kan. Janganlah pecah rahsia korang ni. Saya baru nak buat muka serius. Kan? Tu ramai dah tahu dah ilmu tu saya dah bagi dah. Ilmu Al-Habibul Jual nama dia. Al-Habibul Jual. Dia punya mahar dia mahal sikit lah. Saya baru nak kena ke orang ni. Tuan, macam nak detect makhluk dalam rumah? Garam. Ambil garam sepinggan, letak bucu sana. Ambil garam sepinggan, letak bucu sana. Air garam. Buah air, pekat lah. Letak bucu. Letak. Ya. Terus tengok. Lepas minggu jadi apa? Kalau jadi hitam, jadi tu, jadi busuk. Ada tu. Aduh tuan, memanglah dah siap pen ni. Tuan, macam nak jumpa dengan tuan? Boleh datang ke saya punya tempat. Saya tak boleh maklumkan lokasi dia waktu live. Nanti kena tu. Saya datang ke pejabat lah. Macam mana nak putuskan ikatan kita dengan mana-mana jin? Ada ayat-ayat dia tak? Okey, begini. Saya nak bercakap, saya tak boleh cakap lebih-lebih. Kan? Sebab ramai lagi perawat-perawat yang mahir bab ni. Cara saya dulu ialah saya bercakap terus. Dan saya buat dulu pun dekat Mekah. Perawat-perawat yang ada lebih mahir. Boleh tanya perawat. Kan? Boleh tanya perawat.
Sebab masalah dia macam ni tau. Kalau kita lafazkan apa ni ayat-ayat pemutus dengan jin ke saka ke apa ke, okey, dia setuju, dia putus. Tapi masalah dia adalah dia putus keluar daripada kita je, ataupun kalau dia sarang ke apa ke, atau dia duduk ke atas bahu kita ke, atau dia ikut belakang kita. Dia putus tapi dia tak duduk jauh kita. Kita duduk sini, dia memang putus tapi dia duduk dekat tu je. Lebih kurang 10 meter, 20 meter daripada kita. Dia ikut kita, tapi dia tetap ikut. Cuma dia tak nak duduk dalam kita, tak nak duduk macam dulu. Itu masalah dia. Mana saya tahu ni, saya pernah tengok sendiri depan mata seorang ustaz lah, muda bersaya, ya Allah, dia punya ilmu dia subhanallah tinggi. Amalan dia ya Allah tinggi. Dekat Kota Belud. Beliau ni Allah bagi beliau satu kelebihan kan. Memang ramailah orang datang minta doa pada dia kan. Dia muda bersaya lagi. Kebetulan dia pula sekolah agama sama dengan saya dulu, sekolah Mahad. Dia boleh nampak kadang-kadang bukan 24 jam nampak. Dia boleh nampak kadang-kadang jin yang ikut orang tu duduk atas bahu orang tu. Dia cerita kat saya ni. Kadang-kadang jin tu dia peluk kaki, macam anak kita peluk kaki kita tu, kita berjalan dia duduk kat kaki tu. Kadang-kadang dia duduk atas kepala, duduk mencangkung atas kepala ni. Kadang-kadang dia peluk macam belakang, macam naik kokong tu. Dia peluk kita dari belakang. Dan paling teruk sekali yang jenis dia boleh keluar masuk badan manusia macam tu. Keluar masuk macam tu je. Maksud dia badan orang tu dah teruk sangat dah. Dia boleh keluar masuk macam tu je. Yang lain ni masih duduk kat luar, dia duduk peluk tu. Ustaz tu dia mengajar kat sekolah rendah je. Tapi dia punya amalan tu Allah. Tak sanggup saya kalau nak buat amalan dia tu. Sehingga kan kalau dia tidur, ni orang cerita lah. Sehingga kan dia tidur, mulut dia berzikir. Orang boleh pergi dengar dekat. Mulut dia berzikir. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu. Dia tengah tidur. Lidah dia automatik berzikir. Kalau dah sampai level makam tu, faham-faham sendiri dah dia siapa. Kan? Dan dia cerita pasal saya macam tu. Itu masalahnya. Kalau kadang-kadang jin ni, bila kita dah putus, tapi dia tak nak dia duduk dekat-dekat kita. Saya tanya pada dia soalan. Saya ada tak? Dia terdiam. Saya kata, saya ada jin tak? Saya terjumpa dia kebetulan, saya sedang buat latihan menembak kat kamp Kota Belud, Sabah. Terjumpa dia secara kebetulan. Lepas tu besoknya saya jumpa lagi. Sebab dah terjumpa kali pertama kan, Allah temukan. Rupa-rupanya lah satu sekolah dulu. Punya jauh jumpa kat Kota Belud. Tak jumpa berpuluh tahun dah. Lepas tu saya tanya dia, saya ada tak? Dia kata, dia cakap lah, ni saya cerita lah. Dia kata, ada. Lepas tu saya pun, dekat mana? Dia kata, dia ada. Jin tu ada. Dia duduk situ. Dia tak berani dekat dengan Tuan, duduk situ. Tapi dia ikut je Tuan kat mana. Daripada hari pertama Tuan jumpa saya pun, saya dah nampak dia dah. Isteri saya pun nampak. Isteri dia tu kan anak satu-satunya anak perempuan kiai. Seorang satu pondok pesantren besar dekat Indonesia. Bayangkan pak mertua dia adalah seorang guru mursyid dan juga kiai besar dekat Indonesia, bagi anak perempuan satu-satunya anak perempuan tu kepada ustaz ni untuk jadikan isteri. Dah tentulah dia nak pilih dia punya menantu, satu-satu menantu lelaki dia, sudah tentulah level dia macam mana kan. Kalau macam level kita ni jangan harap lah. Okay. Itulah tu masalah dia. Orang-orang soleh Dia askar ke tuan? Dia bukan askar. Dia cikgu, dia sekolah ni je. Mengajar sekolah rendah. Mengajar pendidikan Islam kat sekolah rendah je. Tapi
Kenapa dia ngajar sekolah rendah? Sebab dia pergi sekolah pondok dulu. Dan sekolah pondok kan dia nak ngajar sekolah menengah tak boleh. Walaupun dia Pak Senawi, walaupun dia khatam banyak kitab. Sebab dia tak ada ijazah. Jadi dia layak, bila masuk tu dia layak untuk mengajar kat sekolah rendah sajalah. Itu pun kerana sekolah rendah dekat Sabah Sarawak kan dia tak begitu. Ni kan. Faham kan? Itulah. Tapi ilmu dia dengan amalan dia, Allah, dia muda pun saya. Mana PG tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Saya minta dekat dia, Ustaz boleh tak saya nak panggil jen tu, nak tanya dia kenapa dia duduk saya. Ustaz tu dia junior saya kat sekolah. Dia tepuk saya kata, tak apalah tuan, maafkanlah dia. Kan? Dia cuma berkenan kat tuan je. Saya tanya dia, jin tu jantan ke betina? Kalau betina, lawa tak? Dia kata, dia senyum. Dia tahu saya jenis suka melawak kan. Dia senyum. Lepas tu dia kata, tak apalah tuan. Kita, tak apalah. Nah, tuan buat macam ni, dia ajar saya. Kan? Lepas tu buang dia. Okay. Saya buat lah. Macam mana tuan latihan menembak kat sana, tapi boleh jumpa dia kat camp. Dia cerita dia, kami, batalion kami pergi buat latihan menembak kat camp Kota Belud. Askar kalau buat latihan menembak kat kamp Kota Belud, duduk sana sebulan. Hari-hari menembak. Menembak lah, baling bom lah, apalah, macam-macam jenis semua senjata lah. Yang kamp Kota Belud ni, Camp Paradise. Orang Sabah tahulah semua ni. Lepas tu saya, kebetulan, saya waktu tu pegawai, kalau askar kenal lah ni, OO. Saya lah OO, Operation Officer. Dan saya juga yang CEO lantik untuk jadi ketua untuk latihan menembak batalion tu. Mau tak jadi ketua, saya pegawai yang ada lambang jurulatih sniper, dah tentulah saya lah jadi big boss bab menembak. Jadi saya punya driver tentera, dia bagi tahu, tuan-tuan, saya minta izin malam ni saya nak pergi berubat. Dia kata, kenapa berubat? Saya ada masalah saya kan. Berubat dengan siapa ni? Lepas tu ada berubat ustaz tu. Lepas tu saya cakap dia, tak apalah, nanti lepas mesyuarat malam ni saya nak ikut. Jadi dia yang bawa, driver tu yang bawa. Cerita dia, driver tu nak berubat, bukan saya. Lepas tu saya duduk tengok, siapa ustaz ni? Nampak macam pernah tengok, macam kenal. Tak cam kan, sebab walaupun sama sekolah tapi dia junior kita kan, macam pernah kenal. Lepas tu balik, dah salam ni dia, dah selesai dia buat balik. Besoknya ni, macam mana dia boleh satu sekolah dengan tuan? Dia bukan satu sekolah kat Kedah. Dia kami Semakel loh, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Kami Semakel, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Asrama penuh. Saya batch yang ketiga. Dia batch yang keempat. Tu cerita dia. Kira saya tingkatan 2, dia masuk tingkatan 1. Saya tingkatan 3, dia tingkatan 2. Macam tu. Kat Kepung. Bukan. Sekarang kat Kepung. Dulu dekat ni. Dulu sementara sekolah kat Kepung tak siap lagi tu. Sekolah Semakel ni, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, dia buat dekat apa ni, ditumpang dekat Sekolah Menengah Wang Semaju sekarang. Dulu. Saya masuk kat Wang Semaju lah. Adun mana? Gual apa? Yang dekat tu Adun sekarang, Dewan Undangan Negeri Adun Kijal. Adun mana? Kijang apa dekat tu. Ustaz Muhammad bin Awang tu, kami punya ustaz lah tu. Tinggi ilmu tu ustaz tu. Buat main lah. Siapa orang Kelantan? Adun apa? Ustaz Muhammad bin Awang. Itu tok guru saya tu. Dia tinggi ilmu tu. Main tomoy tu waktu muda. Piala banyak tu. Nampak je ustaz. Tapi, juara tomoy tu. Wang Semaju hadir. Itulah. Wang Semaju dulu hanya... Tapi dia memang orang Sabah tak? Dia orang Kedah. Dia orang Kedah. Tapi sama-sama sekolah agama dekat KL. Lepas tu, waktu lepas sekolah agama tu, ialah masing-masing lah. Ada lepas tingkatan 4 tu, ada masuk Kolej Islam Kelang, ada masuk
kolej kisas, ada masuk macam-macam lah sekolah agama yang kolej-kolej tinggi ni. Kan saya balik kepada kampus sekolah kampung. Lepas tu dia pergi ke sekolah pondok. Sekolah pondok dekat pesantren dekat Indonesia. Gual Periuk. Adun Gual Periuk. Betul. Ustaz Muhammad Awang tu. Tu. Tuan sekarang menetap kat Kedah ke? Saya menetap di mana-mana hati saya menetap. Ya, saya di Kedah. Puteri bongsu, tuan kalau kat dalam hutan, tips baling mecun sebagai tanda untuk halang haiwan liar lari, betul ke tips tu? Jangan kata haiwan liar, saya pun lari kalau awak baling mecun. Janganlah baling mecun. Kan? Banyak takut sangat dalam hutan ni kenapa? Kan? Bertenang-bertenanglah dalam hutan tu. Kan? Enjoy the view, enjoy dia punya cuaca, dia punya suasana udara. Janganlah buat kotor dalam hutan, pergi spray sana, spray sini, lepas tu pergi ikat ribbon dekat pokok, konon tak nak sesat. Kita bukan nak sambut birthday. Banyak pula ribbon dalam hutan, saya tengok ada ribbon sana, ribbon sini. Tu geng-geng hiking tu. Saya kata bila masa pula lah korang nak sambut birthday dalam hutan pula ni, buat semak, buat sampah hutan, buat rosak mata je. Tak apalah, saya dah ajar tip yang ilmu yang betul tu, buatlah yang tu. Kan? Janganlah baling mecun. Selagi orang tengah, awak seronok kat sini, orang sebelah sana tengah memancing, terkejut dia. Kan? Tengah cari akar kayu, pucut meletup. Janganlah macam tu. Bertenang sudah-sudahlah. Kan? Enjoy the nature. Tuan, betul ke penawar bisa ular ada pada ular tu? Itu memang betul sahabat. Memang betul. Tapi antidot lah. Bisa ular datang dari anti venom datang daripada venom. Kan? Tapi kalau kena patuk ular tu, tengoklah jenis ularnya. Sebab tu kita berdoa, ya Allah janganlah temukan aku dengan binatang-binatang ular ke apa ke. Kita doa lah kan. Ajar ilmu menembak tak boleh. Kalau saya buka pun anda takkan mampu bayar saya. Minta maaf, bukan saya nak cakap. Maksud dia saya menolak. Ilmu saya, ilmu menembak atau petul-petul menembak yang saya ada pun saya tak nak ajar pada askar-askar biasa atau poli-poli biasa. Sorry. Saya takkan ajar. Kan? Saya takkan ajar. Kecuali yang geng-geng spesialis minta, saya akan bagi ajar. Yang spesialis lah, tim-tim yang spesialis, insyaAllah saya akan bagi. Tu saya bagi percuma je kat mereka. Sampai kalau orang yang tak sampai ke level tu, saya takkan ajar. Tu kan amanah. Kan? Bagi orang tak tentu hala, orang salah guna, habis. Salam bang, ada petua halau monyet. Kalau saya, okey. Saudara, saya taklah mahir sangat. Tapi saya boleh bagilah. Pernah dengar tak orang kata kera kena belacan? Peribahasa seperti perumpamaan kera kena belacan. Pernah tengok tak kera kena belacan macam mana? Bagus soalan ni. Saya suka, saya kongsikan. Kan? Okay. Kalau anda ada kebun, tapi benda ni agak-agak, sebenarnya agak zalim lah. Tapi kalau dah payah sangat, kan, buat macam tu lah. Kan? Dia punya kita punya kebun kan ada pagar. Rumah kita pun kadang-kadang ada pagar ke tu. Kan? Okay. Ambil belacan, cari belacan yang paling busuk. Siapa boleh rekomenkan kat sini belacan yang paling kuat bau? Belacan negeri mana? Melaka ke? Perak ke? Penang ke? Kedah? Belacan mana yang paling kuat bau? Belacan Thailand tak kuat. Siapa yang betul-betul tahu belacan, orang perempuan, belacan mana yang paling kuat bau dia? Okey, nanti anda cari jawapan tu nah.
Tu betul tu, dia bagi ambil kali hitam tu. Betul. Okey. Cari belacan yang betul-betul kuat bau dia. Ni saya nak ajar nak halau monyet ni. Anda letak sikit, kepak-kepakkan belacan tu, kan? Lepas tu letak kat tepi buah. Pisang ke apa. Alah, dia bukan makan pisang je, apa-apa buah je, monyet makan je semua. Letak kat tepi pagar. Pagar letak. Sekali monyet tu datang, dia makan buah kan. Sambil-sambil tu, dia akan pegang belacan. Anda tahu tak apa ke? Ni orang tua-tua, kita belajar sekolah zaman sekolah dulu, kera kena belacan. Tapi semua tak pernah tengok macam mana kera kena belacan. Kera, kalau dia kena belacan, dia kena je tangan dia belacan, dia akan buat macam mana? Dia akan buat macam ni. Dah aku jadi monyet pula di tengah malam ni. Macam tu. Dia akan bau, dia tak tahan, dia busuk. Dan dia akan gosok tangan dia ni, kan? Dia akan gosok tangan dia, kan? Dekat batu-batu sampai berdarah. Okay. Nama Potua Hutan mestilah saya kenal. Memanglah saya tahu, saya pandai. Macam monyet kan? Aku jadi monyet pula dah. Korang ragging Tuan Fitri jadi monyet tengah malam. Okay. Dia memang buat sampai berdarah tangan dia. Sebab selagi ada bau, dia akan gosok. Selagi bau, dia akan gosok. Dia akan gosok kat batu, dia akan gosok kat kayu. Selagi. Memang belacan tu takkan hilang bau dia. Tu nama kera kena belacan. Dia jadi dia punya gelabah tu kena belacan. Kena pula sagi kalau dia pegang tu, sagi dia pegang bulu dia. Habis bulu dia ni, bau belacan, dia terpaksa gosok badan dia dekat batu sampai berdarah ni. Kalau korang sanggup lah. Tu petua nak bagi monyet. Kan? Okey. Kalau anda rasa, sebab memanglah kesian dalam live ni, korang tulislah kesian. Kejap lagi kan, bila monyet datang mula korang sumpah seranah, lupa dah kesian. Saya percaya 1,200 orang ni tak pernah tengok kera kena belacan. Mungkin seorang dua je pernah. Sebab tu saya bagi tahu. Ada pula ayat dia, kalau nak sebut ayat-ayat dia, ada ayat-ayat dia. Betul, letak patung rimau, patung harimau tu pun betul. Tu betul. Tapi lama-lama kalau dia tengok patung tu tak bergerak, dia buat bodoh je. Monyet ni pandai. Kan? Monyet ni pandai. Betul, ahli kumpulan dia akan jauhkan diri dia. Monyet ni dia sensitif dengan bau. Okey, saya ada pengalaman tanya 22 RMD. Battalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja di Sandakan. Saya bela monyet. Betul tak? Anak monyet. Ceritanya monyet ni, diorang pergi tangkap dekat Pulau Manampilik. Geng askar lah ni. Askar semuanya ganas. Dia pantang tengok anak ni, diorang kejar monyet tu. Saya ada beberapa kali. Sekali saya bela monyet, dia waktu saya duduk Pulada. Saya bela. Naik motor letak monyet tu atas ni. Gaya ya kan? Pegawai lain kat sini ada 3 paku. Kapten. Saya ada 3 paku. Tapi atas paku tu ada monyet. Gaya. Naik motor. Selamba je. Assalamualaikum tuan. Salam. Bukan saya tabik. Saya punya monyet akan tabik. Kenangan. Lepas tu kali kedua saya bela monyet. Waktu saya duduk dekat ni. Saya duduk dekat Sandakan. Operasi dekat Opasir Selatan kan. Saya duduk dekat Pulau Kapalai. Saya OC kan, duduk kat Pulau Kapalai. Anak buah saya duduk kat Pulau Manampilik. Pulau Manampilik ni ada monyet kan. Anak buah pergi tangkap anak monyet seekor, lepas tu tak tahu nak buat apa. Dapat kat saya lah bela. Dia tidur ni malam-malam saya tidur macam baby tidur. Bagi dia minum, macam baby kecil. So, bila saya berjalan ni, mesh ni. Dia jalan sebelah. Macam anak saya buat. Saya bela. Tapi waktu bila dah besar, dia sekejap membesar.
Kan? Saya bagi dia makan nasi je. Makan nasi, makan apa semua. Bila dia dah besar, bila kita nak lepaskan dekat monyet-monyet lain tak terima dia. Confirm monyet-monyet lain akan bunuh dia. Sebab apa? Bau dia berubah. Bau monyet tu, bau badan dia berubah. Sebab itu siapa yang ada bela monyet, lebih beza spesies kera, kera monyet, anda tak boleh lepaskanlah. Anda kena bunuh dia je. Sanggup kan anda dah bela, lepas tu nak kena tu. Kalau anda lepaskan dia, dia akan jadi apa tu? Peribahasa ataupun kera tunggal. Betul? Tu nama kera tunggal tu, yang tu. Dia duduk seorang-seorang, dia tak boleh berkambut, dia tak boleh duduk dalam kumpulan. Kera sumbang, kera tunggal tengah-tengah malam. Kera sumbang. Itu nama kera sumbang. Kera sumbang adalah duduk seorang-seorang. Kesan dia sebab manusia bela, lepas tu lepas. Dia kera sumbang. Pandai korang malam-malam, bagus. Alert. Tu masalah je. Okay. Kera sumbang. Naya kan? Memang sonok bela. Lepas tu bila nak lepas tak boleh. Sebab dia punya tu akan bunuh dia. Monyet-monyet lain nampak dia akan bunuh dia. Itulah pengalaman saya. Saya macam-macam saya buat dulu ni. Memang betul lah saya punya monyet tu duduk dekat barek bujang dekat camp. Lepas tu saya tak tahu apa jadi. Saya pesan kat saya punya anggota, pergilah buang. Dia bau badan dia. Sebab tu monyet kita tengok suka dia angkat, dia bau bontot lah, bau bontot kawan dia lah. Lepas tu dia buat monyet ni saya suka letak atas kepala kera tu. Lepas tu sekejap lagi dia ambil kita punya rambut ni. Lepas tu dia buat macam tu. Konon macam ada kutu, tapi rambut saya tak ada kutu. Dia pura-pura je. Tapi dia tak ada kutu. Dia saja. Action. Kuat berlakon betul monyet ni. Monyet. Okay. Pengalaman. Okay. Itulah petua dia saya bagi itulah. Selain betul letak je lah yang patung rimau tu. Tapi kena rajin tukar tempat. Okay. Scammer asal dia monyet betulnya. Betul. Betul. Lepas tu monyet pula kalau dia makan, letaklah nasi sepinggan ke buah banyak mana pun, dia akan makan tak berhenti. Pelik tu. Dia tak telan ke? Memang dia tak telan, dia kumpul kat sini. Makanan semua dia kumpul kat sini. Tu panggil monyet. Banyak mana anda bagi pun dia akan kumpul. Masuk dia akan kumpul dekat pipi dia tu. Lepas tu nanti bila waktu sorang-sorang baru dia keluarkan balik, baru dia gigit, baru dia telan. Tu panggil monyet. Kalau babi hutan macam mana nak halau? Allah, babi hutan masalah sikit. Sebab babi hutan dia tak peduli apa benda pun. Babi hutan nak halau dia susah. Paling senang cari orang Vietnam. Amai duduk dekat rumah kita. InsyaAllah babi hutan tu clear. Tak tahu macam mana, memang habis. Jangan kata tu, dengan anjing liar pun habis, dengan kucing-kucing pun habis. InsyaAllah clear bab tu. Betul ya, gurau-gurau ya. Kan? Terpaksa jadi babi hutan pula malam itulah. Macam mana saya nak komen? Mohon kongsi pengalaman tuan sebagai bekas seorang pegawai tentera. Saya nak cerita apa? 25 tahun punya cerita. Saya tak tahu nak cerita belah mana. Okey, saya baca komen. Tupai boleh tak kita bela? Boleh je. Tikus macam mana tuan? Nak social dia jadi tikus pula. Tuan, ada petua kalau gajah lalu kawasan kampung? Saya tak ada petua.
Saya cakap terus terang. Kan? Gajah dia tak heran apa benda pun. Dia tahu dia lapar je nak makan. Itu je. Dia cari makan je. Kan? Itulah gajah. Vietnam ke Kemboja? Soalnya Vietnam lah. VTT sesat dalam hutan alam gaib tak cerita lagi? Belum lagi. Saya baru buat VTT 1, 2 dengan 3. Yang keempat, ada satu ilmu saya nak bagi. Itu penting. Yang tu anda kena save. Video tu akan jadi panjang sikit lah. Kalau anda rasa video tu panjang, anda tak nak tengok, yang ruginya anda, bukannya saya. Kan? Saya nak bagi yang tu. Yang keempat, lepas tu yang kelima, baru saya masuk bab tentang alam gaib. Saya utamakan dulu yang alam nyata ni. Alam nyata ni. Saya percaya mesti ramai nak tahu. Saya percaya mesti ramai yang nak tahu macam mana kita sesat dalam hutan dalam keadaan tak bawa apa benda pun. Sebagai contoh, GPS tak bawa, jam pun tak bawa, apa pun tak bawa. Makanan tak bawa, apa pun tak bawa. Okey? Peta tak bawa, kompas tak bawa, GPS tak bawa, apa pun tak bawa. Dan kita sesat seorangan dan diri. Apa nak dibuat? Yang tu nanti saya akan buat video tu. Saya akan bagi satu ilmu. Dia ada beberapa ilmu ataupun teknik dia. Tapi saya bagi satu cukup. Yang mudah maksudnya boleh dibuat oleh walaupun budak sekolah rendah. Nah itu kalau anda situasi dalam tu. Beg tak ada, apa tak ada. Saya nak buat video tu. Saya nak tunjuk macam mana caranya. Okay? Macam mana caranya kalau dalam kejadian begitu. Okay? Mahal ilmu tu. Saya sebenarnya kedekut ilmu, tapi dah sampai masa dah kita bagilah. Semoga manfaat dunia akhirat lah. Dan saya pun dah muak dah dengar orang hilang dah hutan ni. Dah muak dah. Dan dah sampai masa dah nak kena bagi. Siapa yang dah pandai tu tak payah tengoklah video tu. Siapa yang belum pandai, saya nak ajarkan. Tuan, saya dah lama nak dengar dari mulut Tuan Fitri sendiri. Cerita viral dulu Tuan solat dengan jin dalam hutan. Oh, saya duk cerita banyak kali dah. Tak ada hebat pun. Saya jadi imam, saya solat, jin-jin tu datang solat dengan saya. Lepas tu kami semayang sampai 8 rakaat sepanjang tarawih tu. Lepas tu dah habis semayang 8 rakaat tu, kami last kali waktu saya bangun untuk witir, mereka keluarlah, mereka sambung solat tu sebab kami semayang 8 je. Itu je, ringkas je. Lepas tu waktu malam saya tengah tidur, saya punya juru semoyan saya, anggota semoyan tentera saya tu, radio set, kejut saya. Dia kata, saya dengar, saya terjaga bangun, dengar orang baca Quran dekat surau buluh yang kami buat tu, kat tengah hutan tu. Memang jelas, tapi tak ada orang dalam tu sebab mana ada pelita apa semua dalam tu, gelap je, tapi dia baca Quran. Lepas tu itu je lah. Tak ada benda hebat pun. Anda pun boleh buat macam tu. Anda khalifah kan. Kita semua kan khalifah kat bumi. Kita bos. Kita diamanahkan. Jin bukan khalifah, kita khalifah. Jadi memang layaklah kita jadi imam kat depan kan. Tu je. Tak ada hebat tak hebat, saya tak hebat. Semua orang boleh buat macam tu. Ustaz Zaidrus pernah ada pengalaman tu. Bukan tu, ada je orang-orang lain yang pengalaman macam tu. Yang lebih dahsyat daripada tu lagi. Cuma saya mungkin kerana saya viral kan, itu je. Mungkin saya kerana ada follower, kerana itu kisah saya tersebar. Sedangkan ramai je orang lebih halim daripada saya yang lebih dahsyat keilmuan mereka, ya.
Tuan, nak masuk hutan dengan tuan. Yang tak cakap ni Oyen nakal. Saya tak masuk dengan kucing. Oyen nakal. Saya tak boleh masuk hutan bawa kucing. Kan? Tu masalah dia. Saya masuk dengan manusia. InsyaAllah, insyaAllah. Kan? Lepas tu Oyen nakal ni laki ke perempuan? Kita tengok juga. Oh, tak tahu. Kalau perempuan baru kita boleh like shock sikit. Oyen suka buat hal. Betul lah. Tu masalahnya. Nabi Sulaiman tu ketua jin. Bukan begitu, sahabat. Nabi Sulaiman bukan ketua jin. Nabi Sulaiman adalah pemerintah jin dan syaitan dan iblis ketika pemerintahan di atas mukjizat. Ya, di atas mukjizat. Ketua jin adalah jin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman hidup, beliau juga adalah raja kepada semua manusia. Beliau juga adalah raja kepada semua jin. Okay? Ketika Nabi Sulaiman ada. Dia. Itu yang sebenarnya. Cuma ketika kita mengambil ibrah daripada mukjizat tu, sebab kita tak ada mukjizat, kita tak ada karamah, jadi kita tumpang berkat. Bahasa mudah, kita tumpang keberkatan mukjizat Nabi Sulaiman tu bersama dengan ayat Quran, innahu min Sulaiman, ataupun salamun ala Sulaiman fil alamin. Ayat Quran tu, salamun ala Sulaiman fil alamin, itu je. Ya? Okay dah? Mohon kata semangat detik Tuan, saya baru saja gagal ujian untuk kemasukan PMTD di 15 prajurit muda PMTD. Saya duk fikir apa benda PMTD? Prajurit muda tentera darat. Okey. Beramai orang yang gagal berkali-kali baru dapat masuk. Itu akan menjadi jalan hidup anda yang baik. Teruskan. Okay? Orang awam boleh join ke masuk hutan? Boleh. Saya orang awam dah sekarang. Saya dah pencen. Apa beza hantu pari dengan budak Allah? Soalan ni lagi. Sudahlah. Jangan fikir pasal hantu-hantu lah. Boleh nak berguru dengan tuan? Cik Kiah. Kejap. Cik Kiah. Nama Rokiah Ismail. Umur 66. Oh, tak boleh makcik. Sebab umur dah 66. Kalau umur 16 atau umur 26, saya boleh terima lagi. Kalau umur 66, saya tak boleh terima. Yang tu tak boleh. Kan? Saya terima yang muda-muda ya. Korang jangan rekod. Korang jangan rekod. Kan? Besok bergaduh pula aku dengan bini kan. Tuan, macam mana nak tahu pokok yang boleh dimakan hutan? Okey. Yang ni saya bagi kali ke berapa? Dia ada ujian-ujian dia. Dia bukan pokok. Ada umbut, ada akar, ada daun, ada pucuk yang boleh dimakan. Ada pokok yang mana pucuk dia boleh makan, daun dia tak boleh makan. Ada pokok, daun dia, pucuk dia kita tak boleh makan, tapi buah dia kita boleh makan. Ada pokok yang dia punya umbut dalam boleh makan, tapi dia punya buah tak boleh makan. Ini ilmu hutan. Anda faham tak apa yang saya terangkan tadi tu? Saya terang sekali lalu je. Ada pokok yang pucuk dia boleh kita, pucuk muda dia kita boleh makan. Daun dia pun kita boleh kunyah untuk survival lah. Tapi buah dia kita tak boleh makan. Akan membuatkan kita mabuk, akan buatkan kita sekali-sekali akan muntah, dia muntah lah, akan jadi kecil, berit lah apa semua. Ada pokok pula yang daun dia, pucuk dia kita tak boleh makan.
Dia akan boleh, tapi buah dia kita boleh makan dengan kuantiti sikit. Ada pula yang dia punya buah tak boleh makan, umbut tengah-tengah tu boleh makan. Tu pentingnya ilmu hutan. Pentingnya pengalaman. Sebab tu saya cakap, kalau orang tu dah pakar, tak payah, dah pandai ilmu hutan, tak payah ikut saya punya video. Dan anda dah pandai kan? Sila. Kalau anda rasa anda pandai, silakan. Saya pun tak pandai, saya pun masih belajar lagi. Sebenarnya banyak. Cara asasnya saya boleh ajar. Nak kenal. Ni buah apa ada hutan ni? Dia makan ke? Perut lapar ni. Makanan dah tak ada ni. Yang tu saya belajar. Macam mana nak tahu? Tapi kena sabarlah dalam 5 ke 6 jam untuk tahu buah tu boleh makan tak boleh makan. Okay? Saya bagi secara ringkas. Jumpa buah yang anda tak kenal. Kita ke orang bandar, lahir kat sebelah traffic light. Alamat pun sebelah roundabout. Jadi kita tak kenal. Kan? Kita betul-betul moden. Dan kita tak kenal. Bukan salah kita dilahirkan di situ, di tempat begitu. Satu hari kita masuk hutan. Ujian pertama, cari tempat yang ni. Yang apa ni? Yang lembut. Ni. Kulit nipis. Okay? Ambil buah tu, bahagian yang kita nak makan tu, gosok sikit kat situ, gosok sikit kat sini. Tempat sensitif. Tunggu berapa lama? 10 minit. 10 minit ke 20 minit. Tunggu. Nak selamat 20 minit. Tunggu. Ada gatal-gatal tak? Ada naik ruam tak? Tak ada. Okey, selamat. Relax. Belum makan lagi. Jangan makan lagi. Belum. Buah tu letak kat bibir. Berapa lama? 20 minit. Tengok burung makan tak boleh? Tak boleh. Burung makan, monyet makan tak boleh. Jangan. Diorang ada antibody. Kita bukan burung, kita manusia. Letak. Berapa lama? 20 minit. Ada melepuh-melepuh tak? Ada kering tak? Ada apa tak? 20 minit Oh, tak ada. Dah habis 20 minit dah. Buah yang tadi tu, letak sikit ke ujung lidah. Sikit je. Tunggu berapa lama? 20 minit tak? Tunggu je. Letak dalam mulut sikit je. Jangan telan. Letak je. Main kat celah-celah gigi ni dengan lidah. 20 minit. Ada gatal-gatal, ada apa-apa, ada rasa pedih, ada rasa tu. Kan? Tak ada. Telan sikit. Telan sikit. Lepas telan sikit nak berapa lama? Tunggu. 2 jam. Telan sikit, tunggu 2 jam. Nak makan kan? Nak hidup kan? Sabar. Kena sabar. 2 jam. Telan sikit. Tunggu 2 jam. Perut ada rasa apa-apa? Ada rasa loya tak? Ada rasa ni tak? Tak ada? Okey, baru ambil sebiji makan. Berapa lama masa tu? Lebih kurang 4 jam. 5 jam. Betul? Menunggu. Lagi lama lagi bagus. Dengar cakap saya. Lagi lama lagi bagus. Okay? Buah-buah dalam hutan ni, ada buah, ingat monyet boleh makan, burung boleh makan, kita boleh makan. Itu ajaran sesat. Okay? Itu ajaran sesat. Kita bukan burung. Burung dalam perut dia ada 2-3 perut. Kita ada 1 je perut. Monyet bukan macam kita. Dia ada dia punya antibody dan apa semua. Tak macam kita. Kita lah manusia. Okay? Kena buat. Lepas tu kena bau. Ada buah-buah yang bau dia tak sedap, tapi boleh makan. Contoh buah geduak, buah kerdas. Okay. Ingat itu anda uji untuk buah saja. Buah tu.
Kalau anda nak ambil buah lain, anda kena buat macam tu, step tu. So anda tak kenal. Dah kita jahil bab tu. Buatlah step tu. Itu satu. Kemudian kalau pokok tu anda buah tu, lepas tu anda tengok dia punya pucuk muda ni boleh makan tak? Anda kena ulang balik step tu. Jangan fikir satu pokok tu buah dia boleh makan, pucuk dia pun confirm boleh makan, dia punya umbut pun boleh makan, ubi dia pun boleh makan. No, salah. Salah. Okay. Itulah saya bagi satu ilmu malam ni. Ilmu yang saya cakap ni tak berguna jika anda tak buat. Jika anda tak buat, dia kena test. Macam ni lah. Anda pergi kat mana-mana pokok yang jangan, saya takut lagi korang pergi ambil pokok beracun tak pasal lagi. Anda ambil lah mana-mana buah yang anda dah kenal, anda buat. Belajar pada yang dah kenal dulu. Okay? Okay dah? Faham dah? Okay. Itu daripada segi disiplin dia. Daripada segi bacaan dia. Yang orang Islam tu kenapa tak tanyalah tuan ada tak apa-apa bacaan waktu nak ambil buah-buah hutan yang kita tak kenal ni. Ada bacaan dia. Kan? Kalau tak nak baca pun tak apa. Tapi kita orang Islam sinonim dengan doa dengan bacaan. Betul tak? Sinonim. Baca dia adalah Salamun ala Ilyasin. Saya ulang sekali lagi. Salamun ala Ilyasin. Itu surah, itu ayat dalam Quran. Okay. Pengalaman saya, Encik Azhar, jurulatih kanan cawangan peperangan hutan. Saya waktu tu baru pegawai latih, belum lagi jadi jurulatih kat situ, masih lagi under training dekat cawangan survival, cawangan peperangan hutan tu. Kan? Saya ikutlah Encik Azhar ni, dia ni pakar. Encik Azhar sekarang dia buat combat survival. Saya rasa masih dekat Desaru dia ada buat camp survival. Desaru Resort tu, tak silap saya Encik Azhar masih buat lagi. Okey, dia pun dah pencen lah awal lagi. Encik Azhar ni pakar betul dia. Saya masuk hutan dengan dia dengan Staff Sergeant, dengan nama Corporal Iban seorang ni. Dia bagi saya ulas sawa dulu. Alah, lupa dah. Muka terbayang. Okay. Tahun 2001. 2001. Saya tak tahulah, mungkin ada orang dah lah. Tak lain. Saya masuk tu, pergilah cari akar kayu. Saya ni nampak ada buah jatuh-jatuh dekat hutan ni. Dekat Gunung Panti tu. Lepas tu saya tengok buah ni, nampak macam menarik. Saya pun ambil lah. Saya baca bismillah, saya makan. Saya makan. Kenyang lah juga makan buah tu. Yang Encik Azhar ni pergi kat tempat lain. Makan kan. Lepas tu saya masuk dalam poket baju askar kan. Masuk dalam poket. Sebab rasa macam sedap. Bawa balik lah. Keluar daripada hutan tu ke tempat kemah kami tu. Lepas tu saya letak benda tu atas meja. Saya cakap Encik, nak tanya Encik. Encik, ni buah apa? Lepas tu Encik Azhar, dia tengah sembang-sembang, dia tengok lah. Kenapa tuan? Tak ada tu Encik, sedap lah, saya makan banyak ni, kenyang dah. Tuan biar betul tuan makan buah ni. Tuan, buah ni beracun tuan. Beracun? Saya duduk terkebil-kebil. Tadi aku bantai sampai kenyang. Beracun rupanya. Beracun. Saya makan buah beracun sampai kenyang. Bukan sebiji, sampai kenyang tuan. Buah beracun. Lepas tu Skopral, bukan tu Dat kan Skopral. Kopral adalah Iban tu pun cakap, tuan,
Ini beracun tuan, kenapa tuan makan? Kau ni tuan, bising. Saya pun, oh ya kah? Tak apalah, nak buat macam mana? Saya buang lah. Demi Allah, saya dah makan sampai kenyang. Macam mana saya buat? Tu, saya baca ayat tadi tu. Saya baca ayat tadi tu. Waktu saya ambil tu. Salamun ala Ilyasin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Ilyasin. Makan kok, kenapa kau tak tahu benda tu beracun. Dah kita bodoh. Masih dalam belajar. Sampai kenyang saya makan. Kat situlah keyakinan kita di atas ayat Quran. Amalan tu pendek je. Keyakinan kita ada ke tidak? Sebab tu saya kata kalau saya bagi ilmu banyak-banyak ke orang tak yakin ilmu tu nak buat apa? Kan? Macam orang baca dia hafal satu Quran, tapi satu Quran pun dia tak yakin mengapa dia hafal. Semata-mata dia jadi macam burung kakak tua. Ayat macam-macam ayat boleh baca tapi tak yakin. Dia pun tak faham dan tak yakin dengan apa dia tu. Saya waktu tu saya yakin dengan ayat tu. Kalau ada apa-apa okey kot. Memang betul-betul demi Allah benda ni berlaku. Yakin tu penting. Dah bagi dah tadi salamun ala Ilyasin. Itulah dia. Pendek tu, ayat tu pendek tu je. Salamun ala Ilyasin. Sejahtera ke atas Nabi Allah, Nabi Ilyas. Itu je. Apa sejarah Nabi Ilyas dengan hutan? Yang tu ada kena cari. Dengan bukit bukau dengan hutan. Yang tu ada kena rujuk dengan ustaz-ustaz lah. Saya buka buku sirah, buku sejarah. Nabi Ilyas, macam mana, apa dia punya ni, mukjizat dia apa, dia punya hidup macam mana, dia mati macam mana. Yakin. Yakin. Saya makan sampai kenyang. Itu cerita dia. Beracun pula tu. Kalau tidak mati saya kat situ. Kat situ kat saya mati. Cik Zahar hidup lagi tak dia? Ada yang last saya tahu dia buat perkampungan survival untuk pelancong-pelancong pergi tengok dekat Desaru. Desaru Hotel. Hotel Desaru. Kenapa saya lupa nama ni? Saya duk terbayang dah. Nama Corporal Liban tu. Sadi. Corporal Sadi. Corporal Sadi nama dia. Oh, Corporal Sadi baik. Dia tangkap ular selamba dia je. Dia boleh jinakkan ular. Ya Allah. Tak sampai 10 minit. Ular jadi bodoh semua. Ular liar-liar tu dia boleh tangkap. Terus jadi jinak. Ilmu apa ni? Corporal Sadi. Waktu saya ada ke situ, dia corporal lah. Saya tak tahu dia berhenti pegawai waran ke apa ke. Oh, tu hebat-hebat orang tu. Encik Azhar. Naik Land Rover, berhenti nampak ular sawa dekat tu. Dia pergi, anak ular sawa. Dia ambil anak ular sawa tu melawan. Belit dia punya tangan ni. Dia letak dalam kocek, dia tepuk, terus jadi bodoh ular sawa tu, terus jadi jinak. Corporal Sadi lah bagi ular kat saya banyak sampai 8 ekor. Saya boleh letak dalam bilik. Biar macam tu Jangan ikut perangai saya dulu gila. Jangan ikut perangai saya. Saya dulu bukannya betul sangat otak saya ni. Saya bela 8 ekor ular sawa dalam bilik saya tu, bilik dekat camp, bilik tu sebab gawai satu bilik seorang lah kan. Okay. Bilik saya tu ada 8 ekor ular sawa dan bukan letak kat dalam sangkar, tak ada sangkar, biar macam tu je. So ular sawa tu tidur lah bawah katil ada 2 ekor, tepi almari ada, dekat sinki tu ada seekor. 8 ekor. Saya biar macam tu Tak ada ni, dah semuanya liar. Tak ada ni pun. Tak ada sangka pun. Saya tak sampai hati nak letak sangka. Jangan ikut macam mana. Orang kata saya ni otak tak betul. Dululah. Meja Uzairin pula dia punya gila dia. Saya tak cerita sebab dia masih kerja. Nanti pecah rahsia dia. Tapi dia tu lagi gila. Combatant betul.
Gila. Kan? Saya gila bab-bab ni je. Dia punya gila lagi gila. Kan? Saya tidur macam tu. Lantaklah. Tak ada pun ular. Kadang-kadang tu, ular tu naik atas katil ni. Lepas tu dia buat macam, ular tu buat macam je nak belit kaki saya. Aku tendang juga. Tak risau. Sebab saya tahu pantang dia satu. Pantang dia jangan tutup lampu. Jangan tutup lampu. Tutup lampu dia aktif. Dia kan nocturnal. Tutup lampu dia akan aktif. Dia akan aktif. Buka lampu dia aktif tapi dia kurang sikit. Dululah. Last kali saya bela ular waktu kahwin dengan mak anak bini saya pertama tu. Bini saya yang pertama. Saya nikah dengan tu. Lepas tu anak saya Muhammad Farhan ni lahir. Waktu saya bela lagi tau. Waktu kahwin tu bela lagi ular-ular tu. Lepas tu anak saya Muhammad Farhan tu lahir. Dia lahir saja, mak saya arahkan, saya lepaskan semua sekali ular. So waktu tu saya berat hati sebab kita dah sayang kan. Saya lepaskanlah semua. Saya lepaskan. Sebab mak saya risau nanti ular tu belit anak saya. Sebab anak saya kan baby lagi. Farhan tu sekarang dah besar dah. Farhan dah 20 lebih dah. Mak saya punya arahan. Sebab mak takkan nak berdahaka pada mak kan. Mak suruh lepas, saya lepas semua. Sejak pada hari itu saya tak bela dah ular. Apa pun ular pun saya tak nak bela. Kan? Cukuplah saya bela ular yang ada kat saya. Yang tak besar manalah tapi bolehlah. Ular yang saya punya sendirilah. Kan? Cukuplah. Bela yang tu je lah. Jangan serius sangat kat pukul 2 petang, 2 pagi ni. Betul pun. Cakap serius tu. Kan? Itu pun mematuk-matuk pun dah 4 anak dah. Dia bisa tu boleh tahan lah. Kan? So pernah kena patuk tak? Pernah. Aduh. Ular sebab tu saya buat minyak lintah tu. Kena jaga. Dia kena servis dia semua apa yang sepatutnya. Ada di beg kuning. Beg kuning tak ada, anda tekan ke atas ni, ada dekat TikTok shop, nama dia lintah. Gija tu gunung jerai. Itu sebab tu saya buat. Sambil-sambil meniaga lah. Tak letaklah beg kuning. Kan? Ada. Jangan risau. Itu untuk jaga kita punya ular. Minyak kasai Pro Max ada lagi tak? Tak ada bang. Kasai tu boleh keluar sekali-sekala je. Itu untuk nakal. Tuan, macam mana tuan survive dalam tentera? Kenapa? Jangan tuan ada yang rakam nanti viral. Meja Fitri kaki mematuk. Tuan apa aset teras gemunggal? Alah, teras gemunggal. Kenapa? Gemunggal ni macam-macam. Rendam dalam air. Sorry, itu kemuning. Itu kemuning hitam. Gemunggal ni ada kat saya. Tok Singa tu Tok Singa. Tok Singa bagi hadiah saya. Panjang, saya buat tongkat. Kalau buat berubat ke apa ke, jin-jin kena rasuk ke, orang kena rasuk jin, ketuk dengan tu je. Tuan, kalau pacat dalam hutan, selalu ada daun apa yang kita boleh guna stop keluar darah, kod emergency. Masalah dengan pacat ni, dia punya pacat ni bila dia hisap, selagi dia tak kenyang, dekat air liur dia tu, dia ada
dia ada ileopacat, dia ada apa ni, cecair yang mencairkan darah, membuatkan darah kita lambat jadi itu, lambat beku. Bila je dah kenyang kan, nanti dia punya cecair tu akan disedut sekali. Faham? Memang dia akan keluar darah, tapi taklah selebat. Kalau okey, pacat ni kalau dia dah hisap, anda biar dia hisap bagi kenyang. Sebelum dihisap kita buang tak apa, tapi kalau dia dah mula hisap, anda cabut kan, waktu tu darah tu lambat nak berhenti. Sebab dia punya tu masih ada kat situ lagi. Ada daun, tapi kalau nak tunjuk daun tak boleh tunjuk dalam live ni, anda takkan kenal. Kan ada banyak daun dalam hutan yang kita boleh ambil, lebih-lebih senduduk umang, senduduk kampung tu berlambak tepi-tepi jalan, tepi-tepi trek tu banyak aje. Pokok kapal terbang tak ada. Itu dekat kampung. Kalau dah hutan, senduduk umang, insya-Allah ada. InsyaAllah ada. Ambil tu je. Gosok sampai tu, dia berhentilah. Ya. Jangan risaulah pacat belum masuk hutan. Puteri bongsu. Kan? Jangan risau. Pacat dia buka luka, dia yang tutup balik. Itu betul. Ya, Raja Kayu untuk apa tu? Kenapa nama Najib Tun Razak ni? Datuk Seri patut duduk dalam penjara. Bukannya duduk main TikTok. Macam mana Datuk Seri boleh dapat ni, Najib Tun Razak ni? Macam mana Datuk Seri boleh dapat handphone? Ni pelik ni. Kan? Raja Kayu untuk apa tuan? Dia untuk nama pun Raja Kayu. Raja. Malu apa bosku? Sebab boleh tuan. Sebab saya peminat tuan. Korang tengok tu. Najib Tun Razak pun minat kat saya. Korang nampak tak tu level saya tu. Jadi tu, yang duit lebih-lebih yang Raja Arab bagi tu bila nak transfer kat saya? Banyak dia tu. Kan? Datuk Seri pun dah lama kat penjara tu. Tobat-tobat lah. Bagilah kat kami ni. Boleh sekurang-kurangnya kami boleh beli gift dekat TikTok ni. Ni tengok orang lain nasib bagi singa lah, lion lah, paus lah kat orang. Kami pun nak bagi juga, tapi kami duit tak banyak. Jealous juga tengok orang duk bagi. Kat awet-awet lawa-lawa. Kami pun nak ngorat awet juga. Bagilah Tok Seri oi. Apalah Tok Seri. Dah duduk penjara pun tak nak bagi duit kat kami. Ulanglah sikit. Brim tak cukup. Brim tak cukup. Kita suap dengan suku ilmu tuan lah. Tak boleh. Ilmu saya lagi mahal. Tak mau. Perfume tuan paling sedap apa tuan nak beli? Nama Amarza. Kalau lelaki saya recommendkan Aduka. Saya ada 3 je. Aduka, Mystic dengan Alam Oud. Saya recommendkan Aduka. Kalau untuk lelaki lah. Ataupun kalau anda suka Oud, bawang-bawang gaharu, ambil Oud. Mystic tu sesuai untuk perempuan. Jaga-jaga tuan, nanti ada yang duk rakam pi lah. Saya tak peduli dah sekarang ni. Duduk rumah duk perhati je. Tuan patut pergi melawat Datuk Seri, mungkin dapat. Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq tengah-tengah malam ni dia mengantuk. Layan mata lah tu nak tidur tu. Oud memang sedap. Okey. Salam tuan. Apa pandangan tuan pasal Ustaz Hafiz yang hilang di Sedim tuan? Okey, pandangan saya macam ni. Okey. Sekian saja pandangan saya. Saya dah jujurnya saya tak tahu apa benda pun tentang itu, dan saya tak tahu. Saya tak ada apa-apa maklumat mengenai itu. Saya tak ada apa-apa maklumat. Sebab tak tahu apa. Okey. Pukul 2 bang. Kalau pukul 2 ni kita serius memang lain macam lah. Nanti ambil beri mah. Okey. Ada masanya kita gurau-gurau. Sebab apa? Kan, kalau serius 24 jam, saya pun bosan. Dalam tentera,
juratih lah paling banyak lawak jenaka. Tapi dalam masa sama, juratih lah paling tak guna, celaka, paling keras, itu juratih. Tapi juratih lah paling pandai tarik apa tu? Tarik balik semangat orang. Paling garang pun dia, paling banyak lawak pun dia. Tapi lawak juratih dalam tentera ni, semua muka seposin ni. Dia buat lawak tapi dia buat muka macam muka tak bersalah. Ya. Tu. Saya pun belajar macam tu juga. Kan? Sebab tu tak boleh serius. Pukul 2 pagi serius. Gila korang sembang pukul 2 pagi. Tuan bos lah ada buat lah dengar azan kat hutan tu. Dia nak azan je nak apa dia buat lah. Saya tak ambil tahu. Saya bukannya rapat dia macam tu. Saya kenal-kenal macam tu je. Saya kenal-kenal macam tu je. Tuan ada hati nak tambah cawangan lagi kah? Tidak ada seorang pun lelaki di Malaysia ni kalau kita tanya tak nak kahwin lagi. Tak ada, bohong ya. Depan bini je cakap tak nak. Nak kahwin lagi? Nak. Tanya tanya Pak Haji, Tok Imam nak kahwin lagi tak? Niat hati memang nak, tapi nantilah. Tapi niat tu memang ada. Bohong lah tak ada. Kan? Tapi antara mampu tak mampu itu cerita lain. Ilmu jalan atas air ada tak tuan? Ya Allah, senangnya ilmu tu. Senangnya ilmu tu. Bertanya tu nelayan semua banyak benda. Nak ilmu terbang pun boleh. Kan? Jalan kaki atas air. Allah. Simbah air dekat simen jalan atas tu. Ingat hadis. Janganlah kita heran tentang orang hadis ke para sahabat. Hadis kursi ke? Kata di akhir zaman kita jangan heran dengan orang yang boleh berjalan di atas air. Jangan heran. Kecuali kita sudah melihat sendiri kehidupan dia mengikut syariat. Okay? Tu pesanan tu. Bukan saya punya pesanan lah. Tak maaf lah Ustaz, pukul 2 pagi saya pun dah lupa nak bagi dia punya rujukan tu. Pukul 2 pagi pun 1,000 orang duduk dengar saya mengepek. Kalau tak ada niat tu tak normal, betul. Nur, apa pengalaman paling takut dalam hutan? Nur, apa pengalaman paling takut dalam hutan? Saya tak tahulah saudari Nur. Saya kalau masuk hutan saya rasa tenang. Saya takut dekat bandar. Kerana apabila kita duduk lautan, tak ada bahaya macam mana kita duduk bandar. Bang, kakak, dekat bandar lebih berkali-kali ganda berbahaya daripada hutan. Dekat bandar, anda jalan sikit dia orang boleh langgar anda. Driver mabuk lagi. Bawa kereta salah sikit, salah corner sikit jatuh ke debu. Betul. Naik motor, simpang corner. Daripada pagi sampai ke malam kita dalam bahaya. Dekat bandar. Dalam hutan tak banyak, tak macam tu. 10,000 orang masuk hutan, baru seorang dua je kena sorok bunian. Tapi 10,000 orang dekat bandar, berapa ramai penyamun, penyangap, pemabuk, macam-macam, penipu, scammer dalam 10,000 orang. Mana lagi bahaya? Sambil-sambil kita renungkan pukul 2 pagi ni. Sebab tu saya aman duduk lautan. Sebenarnya tak ada benda nak takut. Anda takut rimau? Rimau tak suka kita lah. Tak payah nak perasan. Rimau tak suka manusia. Harimau tak suka bau badan manusia. Harimau dan kita bukan makanan dia. Dia tak suka dekat dengan kita sebab pada harimau kita adalah berbahaya kepada rimau.
Okey. Harimau yang serang manusia, kejadian tu sangat rare. Itu pun berlaku apabila harimau tu sakit, apabila harimau tu dah tua sangat nak kejar babi hutan tak boleh, kan? Ataupun harimau tu ada bekas kena perangkap dawai lah, perangkap apalah yang dia nak kejar napuh pun tak boleh, nak kejar kijang pun tak boleh dah. Nampak manusia depan mata, manusia pun manusia lah, walaupun tak sedap, menggigit lah sikit-sikit asalkan perut lah. Itu je sebenarnya. Tanyalah Jabatan Hutan. Nah? Itulah hakikat. Komen sikit berkenaan ID digital. Okey. Saya tak mau komen cakap banyak lebih-lebih, tapi saya cakap tu terang, kalau orang suruh saya buat ID digital, saya kata korang buat dululah. Saya bukan nak kata dah sejak 2-3 tahun lepas ni saya dah tak percaya dah pada kerajaan. Tak kira lah kerajaan mana pun, bukan kerajaan sekarang pun. Kerajaan daripada sebelum COVID sampai sekarang, saya tak percaya dah sebab dah terkena dah. Kan? So, apa-apa korang sila dululah. Saya nanti last nanti baru saya tengok lah. Kan? Nanti saya fikir kemudian. Kan? Saya dah kurang percaya dah, cakap tu terang. Saya jujur dia. Saya tak kisah, saya bukan influencer yang boleh bagi kesan banyak orang, tapi saya memang, saya cakap tu terang, saya takkan. Saya biar dulu. Sila korang buat dulu. Saya belakang-belakang ni. Bila korang dah jalan dulu lama-lama tu, saya tengok okey, baru saya buat. Dalam hutan daging apa makan sedap tuan? Landak. Landak raya pula, Allah. Kalau soalan tu tanya pada saya. Kalau orang tanya soalan tu kepada kawasan orang Iban, Dayak, apa makanan dah sedap dalam hutan? Diorang tak cakap tu. Diorang akan kata apa? Katak bukit. Pernah tengok katak bukit? Tahu tak besar mana katak bukit? Besar pinggan. Dia tak duduk dia tu, duduk kat bukit. Saya tahulah, saya belajar dengan Iban macam mana nak ditangkap tu. Ya Allah Tuhanku. Pinggan tu besar pinggan. Seekor. Dia punya peha dia memang nampak macam peha ayam tu. Dia besar. Kan? Ya, tanya orang Sabah Sarawak yang bukan Islam, dia orang biasa makan, dia orang tahu lah. Kulit dia tak menggerutu. Kulit dia nipis. Memang besar tu, saya cakap tu terang. Memang besar. Saya tengok, terkejut saya. Saya pergi tangkap sekali dengan geng Iban, dengan jurati Iban. Sedap ke katak tu? Saya sebagai orang Islam, saya tak boleh cakap lah sedap. Tapi walaupun saya benda tu ialah dulu-dulu lah kan, dulu kisah dulu lah. Saya tak bangga pun benda tu. Tapi kalau pada mereka memang sedap. Rasa dia kalah ayam. Tanya orang yang ni, dia orang tahu lah. Yang tu. Kan? Panggang saja pun dah sedap. Panggang sampai keluar minyak. Letak atas api, panggang sampai dia pecah minyak tu. Itu pun dah sedap. Kan? Okey. Okey. So, tapi orang Islam tak boleh makan. Kan? Haram. Ya. Ya. Orang yang bukan Islam, silakan. Tenggiling kurang. Sup kura-kura. Kura-kura ni dia
dia taklah sedap sangat. Kalau labi-labi sedap. Bukan saya cakap, dia orang cakap. Saya tengok je proses tu macam mana. Labi-labi sedap. Di atas dia lembut kan. Orang buat sup. Diorang cakap, saya tengok je. Oh macam tu. Kan? Kalau kura-kura tak, dia punya tu liat. Labi-labi lain. Kan? Biawak rasa dia tak ada rasa. Biawak tak ada rasa. Saya tak tahulah, saya tengok yang diorang buat, saya tengok je lotong, kera, beruk, lotong tangan panjang tu. Saya tengok je, macam tu cara dia. Diorang lah makan, saya tak makan, saya tengok je. Kan? Macam. Okey. Macam dia Datuk Seri Anwar Ibrahim rupamu tuan. Sama tak? Dah awak kata saya macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama tak? Saya angkat tangan ni. Kita hendaklah menjaga-jaga. Kan? Saudara-saudara, kita hendaklah menjaga-jaga. Kerajaan pada hari ini membuktikan. Dah pening dah. Saudara. Saya ulang. Kalau saudara-saudara undi saya, bukan 24 jam. Dah. Sebab tu saya tak masuk politik. Berbilion-bilion nanti saya ambil. Berbilion-bilion. Aduh. Anak Cina, anak India, anak Melayu, anak Iban, semua anak saya. Wow. Tapi kalau saya jadi dia, saya tak cakap macam tu. Saya akan cakap, anak Cina, anak Iban, anak India, anak Dayak, semua bakal isteri saya. Calon. Barulah betul. Ini semua anak saya penat nak kena tanggung duit banyak. Kan? Tak mau. Kan? Alah. Komen sikit pasal Wahab dengan Agus tuan. Tak baik korang. Manalah. Saya tengok, gelilah dia punya tu. Kan? Tak, korang tak boleh marah saya. Sebab tahun 1998, saya satu-satunya pegawai tentera yang ditangkap dan dipukul, dibawa ke lokap, dituduhkan dekat mahkamah 13 kali dalam kes reformasi. Satu-satunya. Waktu saya dekat mahkamah Magistrate Kuala Lumpur, waktu tu saya baru pangkat Lieutenant muda. Sebelah saya ni Tian Chua, naib Presiden Keadilan. Belakang saya Mat Sabu. Sebelah Mat Sabu Mahfuz Omar. Sebelah sini, sebelah kiri saya ni Nurul Izzah. Waktu tu Nurul Izzah masih student lagi, comel lagi. 1998. Lepas tu korang dia tak boleh marah saya. Saya bukan orang tu. Saya bukan orang politik. Tapi malam tu kebetulan saya ditangkap. Berada di tempat yang salah. Saya ditangkap, dipukul oleh polis, diletak dalam Black Maria, risik datang ambil saya. Sejarah saya. Satu-satunya pegawai tu 13 kali naik turun mahkamah. Last kali buang kes lah. Buang kes kosong. Okay. Lepas tu baru waktu dia orang jadi tu, saya jumpa Tian Chua, telefon, brother kan, sembang ya. Saya senang, saya kutuk depan-depannya. Waktu Datuk Seri Anwar tu kena
kena tangkap dekat rumah dia tu, sebelum dia kena tangkap malam tu, saya dekat pusat latihan risik dah tahu dah. Kami dah tahu dah dia kena tangkap malam tu. Siap kami dah dengar dah perbualan dia dengan Dr. Mahathir. Kisah dulu. Sekarang saya boleh cakap lah sebab dulu benda tu dah sebar lah. Lepas beberapa tahun kan. Dulu-dulu. Saya pula waktu tu pakai baju polis, ingatkan saya budak universiti. Tak tahu saya lieutenant muda tentera. Saya kena. Kita kenalkan kita sebagai tentera pun kita kena pukul. Kat situ silap besar polis kat situ. Silap dia kat situ. Saya kena pukul sampai pitam. Dekat dalam Black Maria. Malam tu. Gedebuk pitam. Saya tak lawan. Saya pegang saya punya seluar ni. Saya genggam seluar saya ni. Kan? Supaya tangan saya tak naik. Pak. Tum. Jatuh. Pitam. Buka. Dua orang tu dah pergi. Saya relax je. Dia kata tak apa. Kejadian saya lah yang menyebabkan dulu askar boleh masuk ke Pulapol, pusat latihan polis kat Kuala Lumpur setapak tu, masuk, lepas tu keluar ikut pintu gate belakang untuk cross. Macam orang pergi kerja balik kerja ni boleh masuk Pulapol, boleh keluar ikut gate belakang ke Titiwangsa. Polis pula boleh masuk Mindef keluar ke belakang tu, nak pergi ke Setiawangsa belakang tu. Dulu kes saya lah, Mindef tutup pintu, polis tak boleh masuk, Pulapol pun tutup pintu, askar tak boleh masuk. Sebab kejadian itulah tentera-tentera kat Mindef waktu tu naik terak, naik motor, naik kereta nak pergi kepung balai polis. Dan diorang senang-senang yang pukul pegawai askar tanpa apa benda pun, sebab kita dah kenalkan diri dan kita tak ada apa benda pun. Yang saya paling benci sekali, sebab kejadian saya tu, saya report, saya bagi tahu, kata polis tu dia sound saya, dia kata, kau askar kau ni askar, kau ni menyusahkan lah. Debuk dia pukul saya. Ayat dia tu yang dia kata, ayat yang dia cakap tu, dia cakap tu je. Ketua Polis Kuala Lumpur waktu tu Datuk Kamarudin, tak silap saya. Panglima Tentera Darat waktu tu Hashim Hussein. Hussein ke Ismail ni Panglima Tentera Darat 4 bintang panggil Ketua Polis Kuala Lumpur datang untuk berbincang kes saya. Dia boleh hantar satu crown, satu meja je hantar, kena hambat lah, kurang ajar. Kau boleh hantar DSP je datang 4 bintang, jumpa 4 bintang, kena halau. Tu kes saya tu. Lepas tu baru nak bincang elok-elok. Bincang elok-elok, terbukti saya punya tu file kes, saya tak ada bersalah apa-apa. Kan? Tapi saya terpaksa, sebab saya ditangkap malam tu dengan Tian Chua, jadi saya terpaksa berada dekat mahkamah juga. Tak bolehlah tiba-tiba hilang. Taklah tiba-tiba hilang tu lah. Tiba-tiba mahkamah buang kes, tak boleh lah macam tu. Nanti nampak sangat. So, ikutlah 13 kali. Naik turun mahkamah. Selama setahun. Ada sebulan tu sekali, ada sebulan tu 2 kali. Sampailah sekali. Okey, nama saya di Tian Chua. Dia, kes tu, dia kena pertahankan diri. Dia keluar saja daripada mahkamah, kena tangkap kali kedua. Akta Sultan pula. Dia waktu tu dia orang memang macam tu. Kan? Saya pun bye-bye balik lah. Waktu tu lah saya kenal pun ni. Saya kenal. Memang hidup saya ni Allah takdirkan macam-macam kejadian pelik-pelik berlaku. Saya tak jadi tu. Macam mana almarhum boleh, macam mana almarhum boleh, macam mana almarhum boleh
Bateri habis lah. Bateri habis. Tengah sembang bateri habis. Macam mana bateri habis? Buat suspek ke? Tak adanya nak kena hack. Tak ada siapa nak layan lah saya punya ni. Bateri habis. Tengah cakap-cakap cakap pula bab politik. Mesti korang fikir ini SKMM ke ni, ini tata polis ke special branch ni kan. Tak adanya. Diorang tak ada masa nak layan saya ni. Al-Maunah. Okay. Waktu Al-Maunah tu lah saya kenal dengan Muhammad Amin tu. Dia pernah jumpa saya. Waktu tu saya Al-Maunah tu kes tahun 2001. Bukan. Tahun 99 ke tahun 2000. Tak silap saya lah Al-Maunah. Lupa dah Al-Maunah tahun bila. Tapi waktu saya tengah perbicaraan tu, dalam sesi perbicaraan tahun tu, Muhammad Amin tu pernah jumpa saya. Tahun 2000. Okay. Dia jumpa saya, waktu tu saya ingat lagi, dia jumpa saya dengan ada lawan politik. Kami cerita dia macam ni. Kami baru habis sesi mahkamah dekat Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Lepas tu kami lepaklah kat gerai. Ingat lagi gerai yang ada payung. Duduk lepak tu. Lepas tu seorang ni dia kenalkanlah dia Cani. Lepas tu dia cakap pada saya. Dia tanya saya askar. Dia kata ya saya askar. Lepas tu dia kata kenal tak dengan CEO 1 RMD. Saya kata kenal lah. CEO 1 RMD waktu tu Lieutenant Colonel Razali Ahmad. Colonel Razali Ahmad tu sebelum dia jadi CEO 1 RMD, dia adalah CEO 16 RMD. Saya punya CEO saya dekat Kelantan. Lepas tu dia posting ke KL jadi CEO 1 RMD. Saya kenal sangat lah. Lepas tu dia cakap dekat saya, boleh tak dia tanya saya, boleh tak bawa dia pergi ke kem Sungai Besi nak jumpa dengan Colonel Razali Ahmad tu, sebab nak bercakap tentang perjuangan Islam, perjuangan Melayu. Saya pun angguk-angguk lah. Kan tak adalah janji apa-apa, tapi saya ingatlah dia minta tolong saya tu kan. Lepas tu saya lupa benda tu. Macam mana nak lupa, sebab waktu tu saya dengan sibuk dengan perbicaraan. Lepas tu lepas perbicaraan saya kena balik ke kem saya dekat Kelantan. Saya duduk Kelantan waktu tu, perbicaraan dekat KL. Itulah cerita dia kan. Saya baiklah saya tak terikut. Lepas tu bila jadi kes Al-Maunah tu, saya tengah operasi kan. Tengok waktu operasi pula kat operasi sempadan dekat Kedah, kejadian pula berlaku dekat Perak, dekat tu Kalau Ulu je. Dekat gila, dekat betul dengan kami. Jadi saya pula jadi pegawai risik pasukan waktu tu. Memang maklumat dapat kat saya dulu. Maklumat si trap lah apa semua akan sampai dekat saya dulu. Tengok lepas tu bila dah kejadian tu, si Muhammad Amin macam pernah aku tengok dia ni. Lah, 2 tahun lepas saya dah jumpa dia dah. Nasib baik saya tak bawa dia pergi ke camp tu. Kalau tidak dengan saya sekali masuk penjara kan, bersubahat kan tu. Manalah tahu kan. Nasib baiklah Allah selamatkan lah. Allah selamatkan. Itulah. Okey guys, bateri tengah cas ni. Minta maaf lah, dah pukul 2 lebih lah. Masa untuk rehat kot. Nantilah bila-bila ada masa kosong saya ni lah. Pelik-pelik ujian Tuhan ni. Itulah, jangan kata anda, saya sendiri pun fikir, ya Allah Tuhanku, kenapalah aku tak hidup macam orang normal, macam orang lain senang je masuk askar, lepas tu jalan kerja macam biasa, lepas tu tak tahu masa pencin. Saya punya liku-liku kehidupan Allah bagi ya Tuhan. Tapi bila kita dah berumur macam ni, renung balik, bersyukur tau.
Alhamdulillah. Waktu nak lalui semua tu memanglah perit. Oh, perit, ya Allah. Menitik mata tak payah cakap lah. Kan? Dengan segala-gala jenis tekanan. Waktu sesuatu kejadian tu berlaku, memanglah perit. Tapi bila dah berumur macam ni, bila kita dah pencen, tenang, kita bersyukur, ya Allah Tuanku, terima kasih kerana kau telah memberi aku ujian macam tu. Kita terima kasih ke Allah di atas ujian. Terima kasih ya Allah kerana kau uji aku macam tu, ya Allah. Terima kasih kerana di atas pengalaman dan kesusahan yang telah kau bagikan pada aku. Tanpa itu semua, siapalah aku sekarang? Betul. Betul. Lama-lama, sebab itulah ini pengajaran kepada adik-adik, kepada adik-adik yang mendengar ni. Susah macam mana pun hidup, percayalah. Kan? Cuba terima kasih ya Allah Tuanku. Terima kasih kerana bagi aku susah ni, ya Allah. Cuba cakap macam tu. Ya Allah, terima kasih kerana kau izinkan aku rasa kesusahan ni. Betul. Jangan jadi macam kami dah tua-tua, dah macam ni, baru kami nak merenung. Setiap benda kesusahan yang anda sedang lalui sekarang ni, anda cakap terima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah buat bagi aku demam, ya Allah. Terima kasih. Betul, buat macam tu. Okeylah, jomlah. Saya bateri dah teruk sangat ni. Itulah handphone murah. Kan? Ustaz Syafiq Prai tu, Ustaz Syafiq duk pesan saya, tuan belilah iPhone. Saya garu pala agak lah. Nantilah Ustaz, nanti saya belilah. Kan? Bisnes tak laju Ustaz. Kalau orang support saya beli barang-barang, saya ada untung banyak sikit, saya bolehlah beli iPhone, baru boleh buat live tu lama sikit. Kan? Ni handphone murah-murah ni, kan, mana nak ada duit lagi. Kan? Okey, terima kasih kerana teman saya malam-malam ni. Kalau apa-apa perkara baik yang saya cakap tu, semoga bermanfaat. Apa-apa yang saya punya gurau, senda apa semua tu, jangan ambil hati lah. Kan? Anggaplah abang-abang sembang tengah-tengah malam. Anggap je lah abang-abang, pakcik-pakcik bersembang tengah-tengah malam. Layankan saja. Itu saja. Okey, saya minta izin untuk saya pun nak rehat. Bateri ni handphone pun nak cas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.